Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Lama saya dah tak tidak berkumandang dengan saya punya YouTube ni. Kenapa? Kerana saya agak sibuk dan saya harap dalam keadaan yang kita sedang sibuk dengan ancaman coronavirus, wabak di Malaysia, saya rasa saya boleh membantu memberi sedikit nasihat macam mana kita perlu menjaga kesihatan kita, ahli keluarga kita, diri kita dan masyarakat, Secara amnya, sebagai seorang doktor yang punya klinik, saya benda pertama yang saya akan nak nasihatkan ialah kita tidak seharusnya datang ke klinik sesuka hati dengan membawa rombongan-rombongan seperti biasa. Selalunya saya tengok kalau seorang sakit 2-3 orang yang datang ikut, actually anak-anak, kerana dalam klinik atau di hospital dia ialah tempat di mana penyakit boleh merebak dengan senang, So kontrol siapa yang nak datang klinik, dan yang sakit hanya saja yang perlu datang klinik. Kalau mereka masih boleh bawa kereta atau motor, terdaya bawa motor, bawa kereta, maka elok mereka saja pergi, kita tak payah ikut lah. Satu lagi, dalam keadaan cuaca yang panas sekarang, saya nasihatkan kita banyakkan minum air, minum air kosong, bukan air manis. Air kosong kita minum, minum 2.3 liter atau 3 liter a day. Air kosong, bukan air manis, sebab air yang macam kita beli air soda ke air jus ke, tidak termasuk dalam jumlah air yang saya maksudkan tadi. Kita tak mau sel-sel badan kita dehydrated, dia tak cukup air. Bila tak cukup air, kita tak boleh detox dan kita tidak membantu dalam detoksifikasi badan kita untuk tambah sihat, immune system kita. Dalam keadaan virus ini, apa yang penting ialah kita perlu meningkatkan kita punya immune system, makna daya tahan badan kita, Contoh-contoh apakah patut kita buat untuk meningkatkan daya tahan badan ini? Makna kita menambah baikkan jumlah askar-askar dalam badan kita, sel-sel askar kita, macam sel white blood cells, kita punya antibody, kita punya sel kita tu tidak bijak, tambah bijak untuk menghalang virus untuk masuk melalui sel kita. Dan kita juga perlukan sistem pertahanan badan kita ni di upgrade ataupun bertambah aktif. Contohnya kita kena apa? Kita kena, samping kita minum, kita kena tidur. Make sure kita tidur dengan cukup. Pada keadaan yang tengah wabak sekarang, saya tak nasihatkanlah kita asyik berkeliaran di luar lepas pukul 8 malam. Sebab apa? Nak makan di kedai-kedai ke, sebab ini tidak membantu untuk memudahkan kita tidur. Dan kita tak boleh makan sekurang 3 jam sebelum tidur, kita jangan makan, Dan jadi saya harap kita boleh balik awal bersama keluarga, dan galakkan satu keluarga tidur dengan awal dan bangun awal pagi, Satu lagi, kita kena makan banyak buah-buahan dan sayuran, samping dan kerana dalam sayuran dan buah-buahan ada banyak air. Jadi dan kita galakkan untuk makan sayuran berwarna-warni dan juga buah-buahan. Dan kita juga perlu menjaga kebersihan diri, Di samping kita digalakkan untuk membasuh tangan kerap, lebih kurang 20 second untuk sekali kita basuh, dan kita lap, dan kita make sure that rumah-rumah kita dibuka tingkap, dibagi pencahayaan yang secukupnya, kerana dengan pencahayaan matahari, virus tu boleh mati dengan secara natural. Dan kita perlu juga sambil mandi kalau kita terlalu berpeluh, sebab keadaan cuaca sekarang terlalu panas, dan kita digalakkan kalau kita sudah berpeluh, beriadah, dan kita kerap mandi dan menjaga kebersihan dan menggunakan sabun ataupun whatever yang boleh membunuh kuman-kuman atau virus, Samping itu, kita juga tidak perlu, sekarang ni tidak digalakkan untuk bersalam antara satu sama lain. Kita hanya acknowledge orang kalau kita tidak mengatakan selamat datang ke ataupun apa khabar ke, sebab untuk mengurangkan jangkitan virus itu kepada kita, Dan kita juga kalau kita batuk, sesama, demam, jangan pergi kerja, pergi jumpa doktor, dapatkan rawatan yang sepatutnya dan cuti, sehingga simptom-simptom yang kita ada tu
akan dapat baik semula dengan masa 2 atau 3 hari. Sekiranya anda kita yang dah pergi klinik 2-3 hari masih sakit, kita perlu membuat rawatan susulan kepada di klinik yang sama, ataupun kalau kita ada sejarah perjalanan keluar negara dalam masa 1 atau 2 bulan atau 14 hari ini, kita perlulah menggunakan website yang telah Kementerian Kesihatan keluarkan ni untuk bertanya kepada doktor, pakar-pakar perubatan melalui online untuk memastikan bahawa kita boleh menjalani adakah kita ada calon boleh menjalani ujian untuk coronavirus ni okey, yang ini sebab kita makan, minum, tidur, kita mandi, kita cuci tangan selalu, kita pakai mask kalau kita batuk sesama, dan kalau kita batuk sesama, kita demam, harap yang kita keluar rumah jangan bercampur dengan orang lain, dan elok duduk rumah, dan yang ada pejabat-pejabat juga memberi cuti ataupun memberi kerja untuk di rumah sehingga baik bagi di samping itu, kalau kita ada lebih duit kita boleh makan ataupun vitamin C, multivitamin ataupun antioksidan seperti antioksidan saya yang paling saya suka adalah vitamin D3 dan K2, vitamin C, omega 3, multivitamins, dan juga saya suka makan multivitamin yang berunsurkan yang ada yang ada anggur macam ada berries. Saya suka makan itulah, makan yang ada vitamin dipanggil resveratrol untuk menambah baikkan saya punya saya punya imun sistem. Samping itu kita juga digalakkan untuk riadah jangan takut nak pergi keluar rumah untuk exercise berjalan kaki 30 minit setiap hari akan menambah baikkan kita punya sistem, samping untuk jantung kita, untuk kurus, untuk tambah baikkan otak. Saya perjalanan salon darah ke sel otak kita itu juga membantu secara langsung imun sistem kita. Jadi eloklah kita keluar melakukan riadah waktu awal pagi ataupun akhir petang, dan jangan kita asyik duduk di rumah saja, sebab dengan duduk di rumah yang tertutup atau tidak ada tidak ada pergaulan ni membantu akan menambah kita lagi stres. Kalau kita stres, kita memikirkan benda yang tidak perlu, dan ini menyebabkan imun sistem kita boleh turun bagi mereka yang ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sakit-sakit lain di samping depression, make sure that you all pergi jumpa doktor dan ambil ubat seperti biasa, dan pastikan bahawa tekanan darah, paras gula dan kolesterol sentiasa di paras yang di bawah di range yang normal bagi saya nak siapkan juga semua rakyat Malaysia, tolong jangan ambil gula. Pada keadaan kena gula, pada keadaan yang tengah wabak sekarang, gula adalah punca segala penyakit punca segala penyakit kerana ia adalah racun kepada otak kita, racun kepada saluran darah kita, racun kepada hati kita, liver kita. So elok sekurang kita patutnya tidak terlalu banyak makan benda manis, kecuali gula pasir Tolong get rid of this gula pasir, gantikan dengan gula gantian. Gula gantian yang saya nasihatkan ada kepada anda semua adalah gula yang adalah pengganti gula daripada tumbuhan, iaitu stevia. Dapatkan stevia ini untuk gantikan pemanis, untuk ganti gula sebagai pemanis kita. Kita susah sikit nak hilangkan craving ataupun ketagihan gula ni sebab ia dah lama, dan kita bukan berlawan dengan nafsu kita tengah berlawan dengan reseptor di otak kita, untuk yang mana ia telah menyebabkan ketagihan untuk kita semua hingga mendapat penyakit darah tinggi, kencing manis, high cholesterol ni. So tapi tak apa, pelan-pelan kita tukar cara hidup kita, insya-Allah kita akan bebas daripada gula pada masa akan datang. Samping itu, bagi mereka merokok merokok tak kisahlah, merokok vape ke, rokok batang ke, rokok pakai sigar ke, semua bentuk ini adalah bentuk yang tidak
bagus untuk kesihatan. Maka harap dalam keadaan wabak dan ekonomi yang tengah menjerundum sekarang, kita tidak perlu membazirkan duit untuk membeli benda-benda sebegini, kerana bagi mereka yang sedang ketagih hisap vape, rokok dan sigaret ni, bagi mereka kalau dia orang tak menggunakan vape ini ataupun tidak hisap rokok ni, mereka rasa lebih stres. Sebenarnya tidak. Patut anda semua kuatkan semangat untuk berhenti daripada merokok. Sebab saya sebab saya bimbang dengan merokok, dengan vape ini akan menyebabkan, especially vape yang bentuk cair ni, akan merosakkan paru-paru anda. So sekiranya virus corona ni, COVID-19 ni datang menyerang anda orang yang akan mendapati penyakit ini ada terlalu bahaya, dan mungkin menyebabkan kematian ni bagi mereka yang ada merokok dan mempunyai masalah paru-paru. Saya juga ingin menyarankan di sini, sekiranya kita tidak pasti tentang COVID ni, boleh saja kita telefon doktor-doktor yang merawat anda di klinik 51 Malaysia, sebab kebanyakan doktor-doktor kami di klinik telah pun dibagi penerangan yang begitu jelas daripada Kementerian Kesihatan apakah tindakan perlu kami buat. Jadi telefon doktor anda yang berdekatan untuk sekiranya anda mempunyai masalah tentang masalah COVID ini, ataupun sekiranya apa yang tak tahu boleh tanya diorang. Apa lagi saya nak cakap tentang petang ni, tentang kesihatan. Okey, bagi mereka yang gemuk, yang ada obesity problems, dan ada masalah hormone imbalance, mereka ini juga adalah mereka yang akan lebih terdedah kepada masalah immune system yang kurang baik ini. Jadi bagi mereka yang ada masalah fibroid, endometriosis, hypothyroid, ada masalah SLE, dan kematian mereka yang ataupun kanser ini, mereka ini perlulah diberi perhatian juga tentang COVID-19 ni, sebab mereka adalah golongan yang akan terdedah kepada bahayanya COVID. Daripada kajian yang telah dilakukan oleh saintis di luar negara, mereka hanya mengatakan bahawa 0.2% saja yang akan maut sekiranya dapat COVID-19 ini. Tapi walaupun persentasinya sedikit, tapi siapakah mereka yang tergolong dalam persentase 0.2% ni? Itu yang saya tekankan sini. Bagi kami, bagi mereka yang sihat, yang tidak saya kata tidak mempunyai masalah-masalah yang saya cakap tadi, tidak perlu risau atau panik. Yang penting kita teruskan hidup kita, jalani kehidupan seperti biasa, dan kita hanya melakukan proses-proses pencegahan ataupun tindak tanduk kita secara rutin, mestilah lebih kepada menjaga kebersihan dan sekiranya dan tahu apa yang perlu kita buat sekiranya kita mempunyai masalah demam ataupun batuk. Gunakan mask, dan sekarang ni mask pun tak cukup, so kita kena fikir apa yang patut kita buat sekiranya kita berhadapan dengan wabak ini pada masa yang akan datang. Keadaan Malaysia agak stable sebab jumlah pesakit yang dijangkiti COVID-19 tidaklah terlalu banyak, dan Kementerian Kesihatan kita telah berjaya mengawal jangkitan ini di negara kita. Alhamdulillah. Saya puji Kementerian Kesihatan Malaysia kerana mereka telah menjalankan kerja yang terbaik, dan kita perlu berterima kasih kepada mereka yang sedang bertugas di bahagian-bahagian bahagian-bahagian hospital yang untuk menguji mereka-mereka yang mungkin ada COVID-19 ini. Bukan mudah apa yang saya baca, mereka terpaksa bekerja 12 jam sehari dengan memakai pakaian yang begitu lengkap, dan saya rasa tentulah panas di keadaan negara kita yang panas sekarang. Saya tak dapat bayangkan dan kami doakan, kita patut doakan orang yang sakit kena COVID-19 ni dan mereka bertugas di hospital, doktor, MA, site nurse selamat daripada dijangkiti penyakit kuman ini. Virus ini. Bagi itu saya berhenti buat seketika, dan saya akan sambung lagi YouTube ini pada
keserdakan dengan topik yang lebih menarik, dan sekiranya ada pertanyaan boleh PM saya secara langsung. Sekian, terima kasih.